Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini untuk ringkasan untuk kitab ringkasan kitab Al-Um, kita akan sambung tajuk hukum haji anak kecil yang baru balik, hamba yang baru dimerdekakan, atau seorang yang baru memeluk agama Islam. Kata-kata Imam Syafi'i akhir bawah tu. Imam Syafi'i berkata, seandainya orang kafir berihram haji, lalu ia bersetubuh, kemudian ia masuk Islam sebelum sampai di Arafah, dan setelah berjima, setelah itu ia memperbaharui ihramnya dari miqat, kemudian membayar dam kerana telah melewati miqat tanpa ihram, maka dalam kondisi seperti ini hajinya adalah sah dan dianggap sebagai haji yang memenuhi haji rukun tu, rukun Islam lah. Kerana rosaknya haji tersebut dengan bersetubuh adalah ketika ia dalam keadaan musyrik, yang mana dalam musyrik tu ihram dia pun dianggap tidak sah. Ni maknanya tidak jadi masalah, tidak jadi masalah, maknanya jadi makna dia potong balik semula, pergi miqat semula lah, buat jadi start semula. Jadi hak dia setubuh tadi tu, kita kata hak tu dah dekat dia syirik. Mana ihram dia gini, cerita dia gini, ni orang panggil andaya pekoh lah. Para kita tu wak gua dia muka api ihram wak gua dia dah lah, nak ayat andaya pekoh. Jadi dia berihram haji. Enggak kita kata ihram awak ke? Biarlah ni anda ya pekoh. Dalam ihram tu dia bersetubuh tu. Tu. Kemudian dia masuk Islam sebelum sampai ke Arafah tu. Dan setelah dia jima'. Jadi setelah tu dia ihram semula bila masuk Islam tu. Ihram tu mana? Dari miqat. Mana dia undur semula. Keluar balik daripada tanah haram tu lah. Kemudian dia bayar dam lah. Kenapa? Kerana dia telah melewati miqat tanpa ihram itu. Itu maksud dia. Mungkin tak jadi tu adik dia masuk tanah haram tu baru jadi Islam, baru Islam dia. Dia gini masuk tanah haram tu, dia hala nak pergi nak pergi Arafah. Tak ada siapa lagi lah. Belum sampai lagi di sana. Baru masuk Islam. Jadi dia niat ihram, dia tak masuk Islam lagi. Jadi makna persetubuhan dia tu berlaku dalam ihram. Jadi dia niat nak haji lah. Maksud tentu tak sahnya. Cumanya dia sebutnya persetubuhan berlaku tu sebelum dia sampai ke Arafah. Nak ayatnya oleh kerana tak sampai ke Arafah, tak lepas lagi dia punya keadaan Arafah tu, boleh lagi. Kalau dia dah kena buat tarupai lah. Jadi maknanya dia balik semula, keluar daripada tanah haram pergi ke tanah halal. Situ dia niat ihram semula, jadi kena bayar dah sebab dia terlepas tu. Tu cerita dia. Jadi sah lah dia tu. Tetapi kalau terlepas Arafah tak boleh. Sebab Arafah ni kan rukun besar tu. Gitu maksud, itu maksud dia nya. Kita kata dah dia kafir dah lah. Dia pun dah kafir. Wajib salah pekoh ni anda ya gitu banyak. Baik, tak apalah. Seterusnya kita pergi pada bab bernazar melakukan haji atau umrah. Ni haji atau umrah nazar. Kita bincang dah sebelum ni, ada dah sebut bahawa dia wajib juga, sebenarnya termasuk dalam wajib lah sebab dia bernazar. Baik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sesiapa mewajibkan dirinya untuk melakukan haji atau umrah dengan niat nazar, mana dia bernazar lah, niat bernazar, maka haji dan umrah tersebut dianggap sebagai haji yang merupakan kewajipan dalam rukun Islam, tidak dianggap sebagai haji nazar. Ni kalau dia tak buat lagi haji lah, dia tak pernah buat haji,
Dia tak pernah buat haji, tak pernah buat umrah. Tiba-tiba gini ya, nazar untuk haji. Kalau dia buat, dia tak jadi nazar, tak tertuna nazar. Dia hanya sesah rukun baru tu. Rukun Islam. Nazar kena buat semula. Dia kena buat semula. Dia kena qada. Dia sebut istilah qada tu. Buat selepas ni dia ada sebut. Kemudian selepas daripada itu, ia berkewajipan pula untuk melaksanakan haji selagi sebagai qada terhadap nazar dia tu. Yang dia telah niat. Nazar dia tak lepas. Tak lepas kecuali dia buat haji dah sebelum tu. Kihnya asas dia, kalau kita bincang sebelum ni, asas dia seseorang nak badah haji orang lain, kau nak gapo, dia kena sesal untuk diri dia dulu. Ni pun gitulah juga. Jadi kalau dia buat juga, walaupun dia niat hak tuhan nazar, dia jadi hak rukun. Jadi hak rukun. Baik. Imam Syafi'i berkata, apabila ia meninggal dunia dalam keadaan belum melaksanakan nazar haji tersebutlah dia niat tu, dan juga belum melaksanakan haji rukun, haji wajib tak haji rukun Islam tu lah, maka yang pertama kali diwakilkan oleh orang lain adalah haji wajibnya terlebih dahulu. Ni badah haji lah ni, upah haji kita panggil. Apabila hartanya masih cukup, selepas dia upah orang tu, untuk selepas mana waris dia lah upahnya, guna duit dia, saka dia tu, tiba-tiba ada lagi berbaki duit dia dan cukup untuk membiayai haji selagi hak nazar tu. Atau ada seseorang yang sanggup menghajikan dia tanpa bayar lah kita kata, maka barulah disanakan haji. Maknanya kalau dia masa dia hidup dia sempat buat hak rukunnya, dia tak sempat buat nazar, dia kena badal juga nazar tu, sama ada guna harta sendiri ataupun orang. Kita bincang dah sebenarnya, sama ada orang upah untuk diri dia, orang tu lupa, saya upah awak untuk buat nazar kepada pak daun saya, dia ada nazar ni, ataupun kawan tu buat tanpa bayar, volunteer dia buat, boleh juga. Nak ayatnya bila nazar haji kena buat, walaupun dia tak mampu. Walaupun tak mampu, tak ada beritihu. Kena orang lain kena buat. Benda tu khilaf lah, ada seorang kata tak perlu lah, tak mampu. Tapi ulama kata nazar tak boleh. Nazar tak boleh. Hak kata tak mampu, tak boleh tadi tu hak haji wajib. Tapi dalam kih ni kalau buat dia akan jadi hak wajib. Sebab wajib tak buat lagi. Gitu. Tapi nazar tu kena buat juga. Sebab itulah setengah-setengah ulama mengatakan bahawa supaya kita tidak rasa, orang panggil apa, rasa sakok, rasa apa ni, terkilan, buatlah, boleh buat. Walaupun dalam keadaan, kecuali kita jelas dia pegang pendapat kena. Kalau mazhab Syafi'i kan kena kan, buat, tak ada masalah tu. Imam Syafi'i berkata lagi, apabila seseorang menghajikan dirinya dengan upah, mana upah haji, atau tidak dengan upah yang diniatkan untuk nazar, mana haji lain lah. Kan kita sebut dah ni, kalau hak sunat, kalau nazar haji sunat nazar kena buat juga sebab dia bernazar. Maka haji tersebut tetap dianggap sebagai haji wajib rukun Islam, bukan haji nazar. Kalau dia tak buat lagi haji, kira dia tak buat lagi lah haji ni, haji wajib dia tak buat, tiba-tiba niat nazar lalu, sama ada dia upah orang ke ataupun ada orang tolong buat untuk dia ke, dia lepas hak wajib tu baru tu, dia lepas hak wajib tu baru tu. Setelah itu ia berkewajipan untuk mengqadha haji nazarnya, sama ada dia buat sendiri ke, dia upah orang ataupun orang tolong buat secara sukarela, tak kira lah. Apabila yang menghajikannya dirinya itu dua orang, kita kata haji wajib dia tak buat lagi, lepas tu nazar pula. Katakanlah orang tolong buat haji pada dua orang, makna bila dua orang, yang satu tu haji rukun dan yang satu lagi haji nazar, maka menurut pendapat saya, kata Imam Syafi'i, lepas dua-dua dia, lepas dua-dua. Mujumna, sebab tu dia bagian dia kena rayak pada isteri, kepada anak. Ayah ni ada nazar ni, dia kena rayak. Sebuah hotel untuk orang yang meninggal ni. Ini untuk orang meninggal lah. Untuk orang meninggal. Ataupun kalau dia tidak meninggal, dia sempat buat sah, dia suruh orang lain buat sah, lepas juga. Orang lain buat tu untuk nazar dia, dia buat tu untuk wajib. Gitu Tapi sebenarnya bagi ulama tak boleh, kalau dia tak boleh kena buat sendiri. Sebab apa? Sebab moga dia boleh buat, kecuali dia tak boleh buat. Doktor kata tak boleh pergi. Kalau pergi ni tak selamat lah kiranya, di luar kemampuan dah. Tu dia boleh upah. Kalau dia sihat kena buat pula. Mana? Dia upah dah. Mana? Kena buat pula. Dia masa dia upah dia tak sihat. Kayak kita bincang sebelum ni, dia tak sihat. Tiba-tiba lepas tu sihat. Dia kena buat.
Kecuali dia mati dalam keadaan sakit gitu, lain cerita lah. Tu ni kita jumpa dah sebelum ni kan. Mana bila selepas tu dia sihat, jadi sihat tu sihat sehingga ada istita'ah, mampu, dia kena buat pula. Dia kena buat. Dah wajib. Mana kalau kita kira dia gini, kalau kita bincang sebelum ni, hak wajib nazar kan wajib. Mana kalau dia upah orang, kalau dia sihat kena buat pula. Supaya sebab apa? Sebab wajib tu. Dan dia sihat selepas tu. Dan disahkan oleh doktor sihat dia ni mana tidak membahayakan diri dia untuk dia pergi ke sana. Boleh. Sebab tak nak kata sebelum ni kan sebut ke zaman kita lah ni keupayaan itu lebih besar. Sebab pergi akan terbang, lepas tu selesa, dulu mencabar naik kapal laut bawa bulan. Lepas tu kalau sebelum tu naik uta gitu, naik kuda, kenderaan darat dulu kan. Kalau selok begitu. Jadi maknanya kemampuan zaman kita lah ni mana lebih mampu adalah keadaan teknologi, kemudahan yang ada di zaman kita ni. Sebab tu kalau kita tengok lah ni kan, orang sakit pun memang ulama dalam orang panggil pendapat hak baru, memang boleh pergi kursi roda jak di rumah lagi boleh pergi, tak ada masalah. Tu tak boleh lah. Kalau siapa peringkat tu mungkin tak boleh. Tu tak boleh lah. Dia maksud anak ni sakit misalnya, kita kata lumpuh pinggir ke bawah ke misalnya, tak ada masalah. Sayang lah. Dia ni dia dulu kerja tanah kecek mau orang Arab tu, memang dia lumpuh. Kalau dia mari sini pun nak turun daripada dia punya kereta, dia kena akak patut. Memang dia tak boleh nak bangun sendiri. Tak ada masalah, dia buat sendiri semua sana. Sebab dia guna tu lah, muka dia guna bateri ke apa jet, mana sekali cah untuk sehari pun tak ada masalah. Kadang-kadang kita tengok tawah kita deki pula cepat mung pula. Dia tawah muka dia guna tidak atas, maksud tidak ada atas pula kan. Jadi anda nak sebutnya, maknanya dengan zaman kita sekarang ni, maknanya yang dikatakan mampu tu lebih luas. Kalau dulu tak boleh pergi dah, kalau lumpuh bawah pinggir ke bawah ni, dia ni tangga kaku. Bahkan kalau dia duduk, dia boleh hakat tubuh dia. Jadi dia pergi aja tak ada masalah. Tawaf dengan helikopter di mana? Kau lihat tu. Ada tak lihat tu, memang tak boleh. Dia pekoh baru pun tak ada kata gitu. Tak boleh. Ada tinggal gambar Tak ada. Dia gini yang mudah, paling tidak tahu helikopter dia nak jaga guana dia punya istiqbal sadr, ngadak dada tu, ngadak ni kan, tak si paling tak payah, tak tu tidak dhabit tu, payah ijah Hajarul Aswad rukun sebagai dia panggil mabda tempat mula. Tak boleh ada buat helikopter ni, ada tunjuk gambar tapi maknanya boleh mungkin bertawakan. Tak boleh. Waktu memang tak boleh. Anak Saudi pun tak ada buat lagi. Betul. Mana helikopter tinggi kan, ada kena gini. Silap tepuh helikopter. Tak boleh tu. Bawah itu naik apa ni kereta naik itu berapa tak sedap. Tu pun sebenarnya harus saja. Hukum harus ya. Bukan afdal pun. Macam main dia gini, dia sebenarnya hak tu kan anak pun tengok dalam fatwa ada pun ulama sana kata tak boleh kalau sihat. Tu untuk orang tak sihat ya. Sebab zaman sahabat tu ada sekarang ni tu kepikul mak dia tu kan, buat haji tu. Itulah mana kalau gitu pun boleh, kalau kereta lagi untuk hak jenis uzur ni sihat segar-bugar. Kadang-kadang dia pikul kereta tu dia tak terbelakang pergi jalan tu pergi masjid. Maknanya sihat benar tak boleh bagaimana. Sah tu sah lah. Tapi kalau tanya kita tak suruh buat lah malahan. Sebenarnya kita kena kira gini bila ulama kata harus tu maknanya benda tu pilihan bukan pilihan pertama lah. Itu maksud dia. Dah kalau kita boleh buat tu apa nak buat lagu tu. Tak ada lah orang mana ujian cabaran tu. Baik, seterusnya lah. Bab perbezaan pendapat dalam masalah ni. Masalah nazar melakukan haji umrah ni dia ada khilaf. Baik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ada sebahagian orang, maknanya ulama lah manusia tu, berbeza pendapat dalam masalah ni. Kalau tengok teks asal dia gini terjemahan dia. Tapi tak apalah. Ada sebahagian orang dia berbeza dengan kita. Tu kalau asal Arab dia kena terjemah gitu.
Sebab khalafana. Tu. Jadi sebahagian orang, mana ulama ada yang berbeza dengan kita dalam masalah ni. Jadi mereka kata, siapa mereka tu orang yang berbeza dengan kita tu lah. Kami bersependapat dengan anda bahawa seseorang yang berniat melaksanakan haji sunat, mana dia buat haji rukun tu, atau berhaji dengan tanpa niat, maka haji tersebut dianggap sebagai haji wajib dalam Islam. Maknanya dia tak buat lagi lah. Dia tak buat lagi haji wajib. Tiba-tiba masa dia buat haji tu, dia niat haji sunat. Ataupun dia buat haji, dia tak niat haji sunat ke haji wajib. Hak jadinya ke dia? Jadi haji wajib. Haji wajib ni haji yang mula-mula tu. Hak dikira sebagai melepaskan rukun Islam tu. Itu maksudnya. Kita tahu lagu mana? Dia kata dia niat. Saja aku berihram haji, itu ayat haji tu haji ke? Niat gitu, mutlak. Gitu ya. Jadi haji wajib. Kalau dia niat haji sunat pun, tapi oleh kerana dia tak buat lagi haji wajib, jadi haji wajib juga. Itu maksudnya. Hal ini berdasarkan beberapa perbuatan sahabat dan juga kias. Ana terjemah asal ni mana perbuatan sahabat ataupun kias. Tapi ni serupa dengan Imam Syafi'i. Tapi kami tidak sependapat dengan anda. Anda ni maknanya Imam Syafi'i, yang mengatakan bahawa orang yang berniat melaksanakan haji nazar, hajinya dianggap sebagai haji wajib apabila dia belum melaksanakan haji wajibnya. Ni kita tak serupa. Dengan alasan apa anda menyamakan haji wajib dengan haji sunat? Haji sunat. Hak ni anak pun pelik juga ni. Sebenarnya maksud haji sunat sini ni haji hak nazar. Haji nazar ni wajib. Tapi cuba tengok semula. Mana hak tadi kan, hak sependapat dengan Imam Syafi'i itu, mana sesiapa tidak melaksanakan haji lagi, tiba-tiba dia niat haji sunat, ataupun dia tidak niat haji gapo dia buat, memang jadi haji wajib. Itu kita sependapat. Tak ada beza. Cumanya kami tidak sependapat. Yang ini berbeza pendapat dengan anda, wahai Imam Syafi'i, kerana anda mengatakan bahawa orang yang berniat melaksanakan haji nazar, haji nazar ni wajib, hajinya dianggap sebagai haji wajib apabila ia belum melaksanakan haji wajibnya. Dengan alasan apa anda menyatakan haji wajib sama dengan haji nazar? Tu sebenarnya muka bicara bab nazar ni kan? Nazar ni kan bukan haji sunat. Cumanya boleh jadi maksud dia haji sunnah ni makna haji hak tidak rukun tu. Tapi nazar tu wajib. Hak tu beza. Beza kat sini kot haji rukun dengan haji wajib. Gini, cuma anda duk tengok tadi, dia maksudnya gini, lagi. Hak ni anda ni lebih tepat lagi, dia gini. Dengan alasan apa anda menyamakan haji wajib dengan haji sunnah? Haji sunnah ni mana dia wajib dah. Maknanya lepas tu haji tu sunat. Yang keduanya, kita tak ada seorang ni dia tak buat lagi haji wajib, tetapi dia niat haji sunat. Dia bila dia niat haji sunat dan dia buat haji hak dia niat sunat tu, hak sunat tu tak jadi. Haji tu jadi tapi dikira dalam agama sebagai haji wajib. Haji rukun lah. Jadi dengan alasan apa anda menyamakan haji wajib dengan haji sunat? Sama lagu mana? Sebab tu sama ni maksud dia nya, bagi anaknya, makna kalau seorang tu sebab kalau kita tengok sini, dia haji wajib dengan haji sunat ni tidak sama. Cumanya dari sudut buat haji sunat tapi boleh haji wajib. Dari sudut tu yang anda nampak. Baik, cuba kita tengok sini. Dia bawah ni kita boleh nampak maksud dia. Saya jawab gini. Apabila seseorang sudah mampu melaksanakan hak ibadat haji, maka sejak ia balik sampai meninggal dunia, ia selalu berada dalam keadaan wajib menunaikan haji wajib tersebut ketika melewati bulan-bulan haji. Bila masuk bulan haji, wajib lah bagi dia. Dan dia tidak boleh mengganti kewajipan tersebut dengan kewajipan lain. Maka dia tidak boleh melaksanakan haji nazar sebelum melaksanakan wajib. Sebab hak wajib ni tetap kena tunai dalam bentuk wajib juga. Dia tak boleh kita nak tunai dengan haji sunat, tak jadi. Nak tunai dengan nazar pun tak jadi, walaupun nazar tu wajib juga. Ini mengandungi makna bahawa sesiapa melaksanakan haji sunat, sesiapa melaksanakan haji sunat padahal dia belum melaksanakan haji wajib,
maka yang lebih didahulukan adalah haji yang wajib. Maknanya yang dikira sebagai haji wajib, hak sunat tu tak jadi. Jadi maknanya, jadi apa maksud, maknanya gini, maksud sama tu apa yang nak faham lah. Makna bila dia buat haji sunat, kira jadi, tapi bukan jadi sunat, jadi wajib. Muka dia haji sunat ni serupa yang haji wajib, cuma beza niat je. Dia beza niat je, benda serupa ya. Sebab kita kata mai sunat, mai wajib, serupa ya. Sebenarnya segi pelakuan dia tu lah. Tidak kata bila, yalah kita tak nafilah. Mana ada kata tak apa duduk, tidak qiyam pun, tu betul lah, tapi tidak afdal gitu. Tu kita tak nafi, tapi asasnya serupa ya. Dengan qiyam, dengan rokok dan sebagainya. Itu dari sudut tu. Orang yang mempunyai dua kebajikan sekaligus. Orang yang mempunyai dua kewajipan sekaligus, saya takut silap seseorang yang bernazar nak melaksanakan haji, maknanya haji dia buat, dia nazar haji, tu jadi wajib sebab dia nazar. Tapi kalau dia tidak nazar, cuma dia niat nak pergi buat haji, niat nak, dia tidak menazar, cuma niat kosak gitu ya, nak pergi buat haji tahun depan, tapi dia bukan atas nama nazar, tu tak jadi masalah, dan dia tak perlu pun suruh orang badah haji sunat, tak ada pun tu badah haji sunat ni. Baik, tak apalah tu ya. Orang yang mempunyai dua kewajipan sekaligus, maka dia tidak boleh meninggalkan salah satu dari kewajipan tersebut. Yang boleh dilakukan adalah mendahulukan salah satu di antara dua kewajipan tersebut setelah ia melaksanakan kewajipan yang kedua. Orang yang belum melaksanakan kewajipan hajinya dan belum melaksanakan haji nazarnya, jika dia melaksanakan haji wajibnya, maka haji nazarnya juga harus dilaksanakan selepas tu. Dua wajib ni maksudnya haji wajib dia tawak lagi, patutnya kena nazar pula. Mana dia menanggung dua kewajipan haji, haji wajib, haji rukun, selagi haji nazar. Nak buat mana dulu? Dia kena buat wajib dulu. Sebab hal tu dia tidak sabit dengan nazar, dia sabit dengan Islam. Bila dia buat hal tu, patut nazar kena buat lepas tu. Katakanlah dia tak ada buat, keluarga dia kena upah orang dengan harta dia. Sebab tadi maknanya kedua-dua tu dia tak gugur bila bernazar. Sebab tu molek tak usah bernazar lah. Tak usah bernazar. Nazar ni untuk makan orang bakir. Dia bakir, bakir. Kalau Tuhan wika dia baru dia nak bagi. Jadi dia bakir. Jadi letak syarat seolah-olah. Sebab tu ulama kata tak molek sebenarnya. Cuma ada hukum, bila ada berlaku kita ada hukum. Bukan kata molek. Gitulah. Dia nazar cilat kambing. Kalau anak sembuh sakit. Dah. Mana kata Tuhan tak boleh sembuh, tak boleh buat baik lah, tak boleh kambing. Tu ulama kata tak boleh. Padahal sebenarnya lagi lah untuk boleh pahala. Buat apa duk kait gitu. Nazar untuk orang bernazar ni untuk kita boleh mati orang bakir. Dan memang ada sebut oleh kitab tu, maknanya bukan pilihan lah, bukan pilihan nazar ni. Cuma kalau buat hukumnya begini, tu ialah. Gitu. Baik, seseorang tidak boleh melakukan haji sunat ketika dia belum lagi melaksanakan haji wajib. Apabila ada yang berpendapat bahawa seseorang boleh melakukan haji sunat padahal dia belum melaksanakan haji wajib, maka menurut kami hal itu sah dilakukan, tapi haji sunat tersebut dianggap dalam agama sebagai haji wajib bagi dia. Jadi lepas wajib dia. Tu. Begitu juga yang terjadi terhadap haji sunat apabila seorang belum melaksanakan haji nazar, maka jadinya haji nazar dia. Haji nazar. Itu nak ayat dalam lebat haji. Tapi kalau lebat semaya tak boleh. Katakanlah dia tinggal pada zuhur ataupun tinggal mai subuh, waktu dia mai sunat 2 rakaat, tu tak jadi subuh tu. Waktu lain. Tak ada ulama kata gitu. Misalnya dia tinggal mai subuh 2 rakaat. Lepas tu dia mai duha 2 rakaat. Jadi duha lah tu. Tak lepas tu. Tak jadi subuh dah. Tak boleh jadi subuh tu. Ni boleh. Ni boleh ni. Dia buat dalam waktu subuh tak boleh. Waktu duha dalam waktu subuh. Tu memang tak boleh lah. Sunat lain lah. Sunat lain lah. Sunat mutlak ke? Tak jadi. Dia waktu lain. Semaya ni lain. Tapi haji ni jadi gitu. Tu kan. Tu beza. Puasa apa subuh? Puasa qada dengan puasa sunat. Dia tak boleh, dia kena jelas. Tentu ta'yin, dia kena ta'yin.
Baik, seterusnya kita pergi pada seterusnya. Kewajiban umrah sama dengan kewajiban haji. Imam Syafi'i berkata, dia kata Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Surah Al-Baqarah ayat 196. Jadi orang ramai juga orang yang berselisih tentang hukum umrah ini. Sebagian ulama timur, ni ulama al-musyriqin, guna qaf bukan guna kah, jangan main. Kalau guna kah ya ulama ul musyrikin, tu ulama syirik pula. Ni tak guna qaf, ulama ul musyriqin guna qaf, ulama di sebelah timur. Timur ni kira daripada Madinah ni, musyrikin, syarak, masyriq, qaf. Dia bukan syimak, dia isunya isu qaf dengan kah. Kalau musyrikin syirik, ni musyriqin. Dalal lagi tu. Musyriqin. Ni maknanya ulama di sebelah timur. Sebahagian ulama di sebelah timur mengatakan bahawa umrah itu hukumnya sunat. Yang berpendapat seperti ini di antaranya adalah Sa'id bin Salim. Dia berhujjah bahawa Sufyan Ats-Tsauri telah menceritakan kepadanya daripada Muawiyah bin Ishaq daripada Abu Salih Al-Hanafi bahawa Rasulullah ada bersabda, haji itu al-hajju jihad wal umrah tatawwu wal umrah tatawwu sunat. Nabi kata haji itu jihad dan umrah itu tatawwu, sukarela. Tatawwu ni sukarela, sunat lah. Saya tanya, kata Imam Syafi'i kepada Salim tadi, kepada Sa'id bin Salim tu, kalau dia bersedila dengan riwayat ni lah, riwayat daripada Abu Salih Al-Hanafi ni, dia riwayat tu, apakah status hadis tu benar-benar sahih ke daripada Nabi? Dia tanya gitu, sahih ke hadis tu? Nak sabit hukum ni kena taklih hadis dhaif, betul taklih nak sabit hukum. Jadi dia jawab, siapa ni? Sa'id lah. Dia kata hadis tu adalah munqati'. Munqati' ni terputus sanad. Mana bukan sahih? Tidak sahih. Seandainya tidak ada dalil pasti, maka kami berpendapat bahawa umrah itu hukumnya sunat. Kerana Allah Azza wa Jalla telah berfirman. Ni kata Sa'id tu. Dah kalau hadis ni sahih pun, lagi tepatlah kena dengan itu. Kalau tak sahih pun, maknanya tak ada dalil yang mengatakan umrah ni wajib bagi dia. Baik. Kerana Allah Azza wa Jalla telah berfirman, mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surah Al Imran tu. Baik, dalam hadis ayat ni, di istilah Sa'id ni, Sa'id bin Salim, dia kata mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah. Sebut haji, tak sebut umrah. Iaitu bagi orang yang ada kemampuan musafir untuk ke Baitullah. Baik, hadis ni tak ada sebut umrah. Baik, dalam ayat tersebut Allah mewajibkan hanya haji. Tidak ada keterangan bahawa Allah mewajibkan umrah. Ni kata Sa'id bin Salim. Saya tidak mengetahui satu orang pun di antara orang-orang Islam yang mengatakan bahawa mayit yang belum umrah, mana mayat lah mayit tu, mana orang mati yang belum umrah, maka wajib diumrah kalau orang lain, kena badal umrah. Tak ada seorang berkata badal haji tu ada. Demikianlah pendapat dan perkataan Sa'id bin Salim. Maka saya jawab, kata Imam Syafi'i, bahawa Allah berfirman dan sempurna, kata tadi kan, wa atimul hajja wal umrah lillah tu. Apa duk pakai ayat tak saat ni? Pakai ayat ni lah, kata Imam Syafi'i. Ayat mana? Ni, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Memang dalam hak saat ni tak ada sebut haji. Hak ni ada ni. Jadi bahasa begini, kedudukan begini, susunan ayat begini, samalah seperti hal ni. Dia Imam Syafi'i qiyas lah ni. Ayat tersebut menunjukkan bahawa Allah letak mensejajarkan antara haji dan umrah dalam ayat 196 surah Baqarah. Walaupun di ayat 97 surah Al Imran tadi Allah tidak sebut, Allah sebut haji saja tanpa menyebutkan umrah. Betul gitu. Apa tu tengok ayat 97 surah Al Imran, tengok ayat 196 surah Baqarah ni.
Kini dikata hal ini sebagaimana firman Allah yang kadang-kadang meletakkan bersama antara salat dengan zakat dalam satu ayat, dan kadang-kadang hanya Allah menyebutkan kalimah salat juga dalam satu ayat tanpa sebut zakat. Tapi wajiblah ke tu salat dengan zakat tu? Misalnya dalam surah Al-Muzammil ayat 20, dirikanlah salat dan tunaikanlah. Kan banyak ayat aqimus salah wa atau zakah kan? Nah, banyak lagu tu. Ni sebut sekali dalam satu ayat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Baik, kemudian Allah berfirman dalam surah lain, surah An-Nisa ayat 103, sesungguhnya salat itu adalah kewajipannya ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. As-salawatul maktubat itulah. Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta tu. Nah, sesungguhnya semaya itu adalah kefarduan terhadap yang kefarduan yang berwaktu, yang dituntut waktu pada orang yang beriman. Tu. Jadi kalau kita tengok solat pun ada ketika disebut bersama zakat, ada ketika tidak. Tapi wajiblah ke? Tu. Jadi maknanya Imam Syafi'i mendokong pendapat ni lah, yang katakan umrah ni juga wajib. Hak mula-mula tu. Dalam ayat tersebut kadang-kadang Allah menyertakan kalimah salat dengan kalimah zakat, dan kadang-kadang Allah menyebutkan kalimah salat sahaja tanpa menyebut kalimah zakat. Ini bukan bererti zakat tidak wajib seperti salat. Justru ini merupakan dalil bahawa zakat itu wajib seperti salat juga. Perkataan Sa'id bin Salim bahawa tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang berpendapat bahawa mayat orang mati yang belum melaksanakan umrah wajib diumrahkan, wajib dibadal umrah oleh orang lain, bukan merupakan hujah tu, tapi justru ia harus mewajibkan umrah berdasarkan ayat atas. Mana tak boleh pakah tu, tidak jadi hujah tu. Kalau umrah ni wajib, apa bila seorang itu mati dalam keadaan tidak menunaikan umrah, tak ada orang kata kena buat badat umrah. Oh, tak boleh buat dalih tu, kata Imam Syafi'i. Mana Imam Syafi'i kata wajib juga umrah mula-mula supaya haji. Jadi makna kalau nak kiyah-kiyah agak, makna boleh juga badat umrah kalau tahu umrah. Sebab tu kita kena faham lah. Sebab tu kita kena ingat, bila seorang tu buat haji, dia upah orang buat haji, dia sekali dengan umrah dah tu. Kan kita bicara dah sebelum ni. Nah, sehingga kalau orang pergi buat haji, umrah dia niat kepada orang lain, dia tidak niat pada tu, kan kena pulang ke duit tu sebahagian. Tapi kalau dia buat umrah yang untuk niat kau tu haji, tak kena atas semua duit tu. Sebab hal tu hak besar dia tak buat. Tapi tak berlaku begitu. Kalau berlaku begitu, itu satu kezaliman lah, khianat lah tu. Gitulah. Boleh faham gitu maksudnya. Imam Syafi'i kata lagi, dalam hal ini saya lebih cenderung dengan zahir ayat Al-Quran daripada takwil para ulama. Saya cenderung nak pakai ayat Al-Quran. Mana wajib jugalah umrah. Sebab tu kalau kita belajar haji dengan umrah, bila buat haji dengan umrah tu wajib, termasuk dia kena buat sekali. Kalau tidak, kena bayar. Dia kena buat tu. Kalau kita tengok di segi, boleh kata ulama memang kata begitulah. Kita kata kita buat dah umrah, iyalah. Betul, tapi kena buat juga. Sebab apa? Hatta rasa nak serupa dengan Nabi. Ittiba' tu. Mana tak jumpa lagi sebenarnya orang pergi buat haji tak buat umrah. Rugi. Kita kata tu kiran ifrak tu. Ifrak tu. Ifrak buat juga, buat lepas tu. Dia buat juga, cuma buat lepas haji. Selesai haji baru dia buat. Yalah, kita tidak nafikan lah, ada kata kalau buat dah umrah tak perlu buat memang. Tapi hok dapat amal. Setengah tu kata mesti buat. Wajib berserta dengan haji tu. Kalau dia buat umrah suku-suku tu lain. Kalau tu tak kira. Orang kita buat tamattu' tu haji nak hari 2 kali sehari buat haji, buat umrah. 7 kali umrah. Rajin sungguh tu. Tak apalah gitu Baik. Gitu. Jadi kata Imam Syafi'i, saya lebih cenderung tengok ayat Quran telah makna wajib juga umrah tu. Umrah mula-mula ni lah. Saya memohon taufik kepada Allah agar menyimpulkan bahawa umrah itu hukumnya wajib. Sebab kalau kita ambil daripada takut kita faham, saya memohon taufik kepada Allah daripada menyimpulkan seolah-olah tidak menyimpulkan bahawa umrah itu hukum dia wajib.
maksudnya wajib. Bahasa Indonesia gitu. Maksudnya begini, saya memohon taufik kepada Allah agar saya membuat keputusan bahawa umrah tu hukum wajib. Umrah mula-mula tu. Maknanya Imam Syafi'i kata tak setuju benar lah bagi orang kata umrah tu tidak wajib. Untuk orang mula-mula tu. Kerana Allah mensejajar ke umrah dengan haji dalam firman dia tu. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Okey, ayat tu. Nah, iaitu dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Jika kamu terkepung oleh musuh atau kerana sakit tak boleh nak buat, maka sembelihlah binatang korban yang mudah didapati. Di samping itu Rasulullah melaksanakan umrah sebelum haji. Rasulullah sendiri pun orang panggil hadis fi'li. Secara fi'liyah pun Nabi buat. Beliau pun mensunahkan ihram umrah ada syar'i benda tu. Kerana dari ihram umrah dengan tawaf dan mencukur rambut serta dengan miqat sama dengan haji. Perlu diketahui bahawa makna zahir Al-Quran itu lebih didahulukan apabila tidak ada dalil atau petunjuk bahawa ayat tersebut mempunyai makna lain di samping makna zahir. Dah Quran kata wa atimul hajja wal umrata. Maknanya sama-sama wajib itulah. Kecuali ada dalil lain pula jelas sebut. Tu tak ada. Lepas tu Nabi pula sebut dakhalatil umrah ni, kalau kita baca wasal ni kena tak tu bagi bawah tu. Kalau kita jangan baca dakhalat al-umrah tu tak boleh itu. Kalau berhenti tak apalah. Misalnya dakhalat al-umrah tu. Tapi kalau kita baca dakhalat, kalau orang Arab dia akan baca gini, dakhalatil umrah supaya qamatis salah tu lah. Ni dakhalatil umrah fil hajj ila yaumil qiyamah. Umrah itu masuk dalam haji selama-lamanya sampai hari kiamat. Maknanya digabungkan tu. Baik, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang tentang wangi-wangian dan pakaian di dalam umrah, Nabi jawab. Cuba tengok, orang tanya bila kita ihram umrah, boleh ke nak pakai wangi perfume ni? Nabi jawab mana? If'al fi umratik ma kunta fa'ilan fi hajjatik. Sama tu. Mula buatlah umrahmu supaya buat haji itulah. Ke mana haji? Dah ihram haji kan kena jaga 13 kali. Hak ni begitulah juga. Supaya seseorang boleh melaksanakan haji dengan haji qiran, iaitu melaksanakan haji dan umrah secara serentak bersama-sama. Boleh juga melaksanakan umrah yang wajib terlebih dahulu, kemudian ia sembelih binatang korban sebagai pengamalan firman Allah. Maka bagi sesiapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji dalam bulan haji, maka wajiblah dia menyembelih korban yang mudah didapati. Maknanya kalau tamattu' ni kan, maknanya dia buat haji, dia buat umrah dulu, mana sembelih kambing. Gitulah. Cuma kita kata ifrat tu tak ada lah sembelih tu, tak ada lah. Jadi hak ni tamattu' lah ni. Tamattu' lah sebab dia buat umrah dulu. Lepas tu dia kena dam lah. Dari penjelasan ini, maka orang yang melakukan haji qiran, mana bersama haji dengan umrah tu, akan merasa lebih ringan keadaannya daripada melaksanakan haji secara tamattu'. Apa tu? Sebab dia tidak terpisah, dia sekali kan lebih mudah lah. Kata tamattu' ni kan 2 kali ihram. 2 kali ihram. Lepas tahallul umrah tu susah bebas. Bila siapa nak itu pula pergi ihram pula. Ni mudah sekali ya. Sekali agung kata. Kerana ia memasukkan umrah sekaligus ke dalam haji dan tidak harus melewati miqat haji. Maknanya bersamalah maksudnya. Kerana dia telah memasukkan umrah tersebut pada hari-hari haji. Orang yang melakukan haji secara tamattu', cuma kena ingatlah kalau hak berkenaan hak ni, kalau dia tu ambil masa lama niat itu, lama dia kena itu. Biasanya mana kalau orang buat kira ni antara dia niat ihram tu nak masuk ke haji tu? Kita minggu. Kira ada tamattu'. Apa ni kira-kira? Sekali. Iyalah tahu dah, maknanya maksud dia moga dia buat umrah sekali. Mana ihram dia tu jadi lama sikitlah. Selama mana tu lama tu? Sebelum dia sebelum pergi Arafah tu. Berapa lama biasa anak kita tak pernah buat tu. Tengok atas keadaan tu. Kalau dia gawang nak lama ihram. Biasa kita buat lama ni. Dia buat sekali. Maknanya
Dia maknanya kalau dia buat hal ni, maknanya dia buat tu makna sebelum, mana sehari sebelum gitu lah, sehari lah. Kalau dia buat kira ni maksudnya dia nak kembang dia. Jalan hari 2 kali dia nak lama. Jadi tamattu lah. Dia maksananya gini, sebabnya ada setengah-setengah tu kata, misalnya kita kata dah kita pergi pada 9 tu kita pergi ke Arafah. Dah, maknanya sebelum tu, misalnya berapa hari sebelum tu. Maknanya jadi maknanya lama juga lah dia kalau dia, tapi orang kita tidak buat gitu dah. Dia tamattu lah, sebab tamattu ni maknanya dia terpisah gitu. Tamattu lah. Jadi maknanya hak dia buat untuk haji qiran ni, makna pada hari itulah, hari 9 lah. Iyalah, qiran sekali, maknanya dia niat ihram tu di miqat tu, makna pada hari itulah. Menjadi makna tu, jadi angin tu. Sebab gini ana ada tak tahulah, sebab ana tak pernah buat tu. Saya kata beberapa hari sebelum tu. Kita kata memang dia tapi dia niat qiran. Jadi kalau gitu lama lah jadi. Mekadah. Maknanya dia tidak sa'i lagi lah. Maknanya jadi dia tidak habis lah. Maknanya tunggu sampai akhir ya. Lama jadi kalau gitu. Ada kau buat gitu. Biasanya orang hari tu lalu tak? Jadi tamattu. Tak, maksudnya dia tak mesti tahallul. Dia tak mesti tahallul. Maknanya itu maksudnya tu. Maknanya kalau 3 hari kat sebelum, masa kata hari ke-7 lagi, 7 Zulhijjah. Lagi tahallul biasanya buat ifrah. Dia hari berapa nak esok lagi 2 hari boleh kena pergi. Mana dia duduk al-ihram dah? Dia buat ifrah lah, dia buat saja. Biasa kalau ifrah dah lewat. Iyalah. Ada 2 minggu sekolah ni kan. Memang. Sebab moga dia haji, moga umrah dia buat selepas tu. Dia tak buat umrah lagi, dia kira ihram dia tu bukan haji. Sebab anak-anak sebenarnya hak tu baiknya. Contoh kita kata qiran tu kan, moga oleh kerana umrah sekali dah. Jadi buat apa dia ambil berhari-hari sebelum tu ya. Moga dia sekali dah. Semuanya ada argument. Orang dia jadi nak bayar jam tu dia tak sempat duit. Iyalah. Tapi lama lah dia dah ihram. Iyalah. Tapi kalau dia lewat 2 minggu lah. Maknanya qiran tu maknanya kita kata hari ke berapa. Maknanya bila dia nak niat ihram tu dia kena keluar ke miqat dulu lah. Keluar ke miqat tu. Maknanya pada hari dah haji lalu. Maksudnya pada hari berapa Zulhijjah tu? Paling dekat. Mana dia buat ni 3 nak buat sekali, paling dekat. Dekat. Sebab tu anda kata kalau 3 hari tu agak lama juga tu. Misalnya 7 Zulhijjah ke? Tapi kalau kita start kalau mula-mula kita tak tahu tu pakai. Kalau tamattu memang gitu. Sebab kalau ifrad boleh gitu pun. Cuma ni hak qiran ni. 2 sekali. 2 sekali. Mana hari Kelapar tu biasa hari Kelapar dah. Sampai Zulhijjah dah. Sekali buat tu boleh 2 buat musafir je boleh 2 ya. Iyalah. Tu maksud anaknya, maksud mana niat ihram tu. Niat ihram tu. Sama ya. Tapi kena masuk kita nak masuk Mekah ni kena masuk dalam batu ihram kan. Sebab tu jadi orang kata kalau nak tunggu haji tak lama. Dia tak mesti. Kalau kita memang niat nak buat umrah, sebab kalau sekadar kita nak tawaf kudun tak perlu. Dia tawaf tu mestinya. Dia tak mesti kita masuk Mekah kena ihram, tak mesti sebenarnya. Kecuali kita niat untuk melakukan umrah. Cuma kena tawaf tu kena tawaf. Ada setengah kata gitulah. Tapi kalau tidak niat umrah tak perlu ihram. Macam-macam buat kan. Orang masuk Mekah tu dia pergi tanah ibu tak. Iyalah. Tapi ada orang kata tak. Tapi maknanya benda tu khilaf. Maknanya kalau orang pergi tidak niat umrah, dia pergi tu tak. Misalnya memang dia daripada tanah halal dia mari tu. Tapi dia tidak niat umrah. Dia pergi sebagai kudum je lah. Bukan kata ada. Cuma kau nak kata molek tapi iyalah bagi setengah orang tu mungkin dia urusan lain nak payah juga nak ihram dia tu. Pakai ihram. Tapi kalau kita duduk tanah Jawi ni tak pergi dak. Anak tak ada orang tidak ihram tu. Tak mesti dia niat ihram dah tu. Nah.
Sebab dia ialah kita kata qiran ini memang dia mudah lah sebenarnya. Dia mudah. Baik, tak apalah kita ambil sikit lagi ni. Kira dengan semua orang nak balik cepat. Dia begitu 3-4 hari siap. Kalau haji siap siap. Orang Malaysia yang terlibat masuk buat menara tinggi tu kan, dia mungkin seminggu 2 minggu dia pergi, jadi dia tak pakai je tak. Dek, selepas ni kita akan bincang pendapat sahabat buat umrah ni sebenarnya berapa kali ya setahun. Dia ada bincang selepas ni. Walaupun benda tu molek, tapi pandangan sahabat dia ahli Madinah misalnya Imam Malik berapa kali ya. Kalau saya nak sekali ya setahun. Tak apalah kita bincang tu. Mana ni kita ambil sikit lagi. Tu tu seseorang tu tak. Ni dari penjelasan kita ambil situ. Dari kita ambil habis situ lah. Dari penjelasan ini, maka orang yang melakukan haji qiran akan merasa lebih ringan keadaannya daripada melaksanakan haji secara tamattu'. Apa tu? Sebab dia masuk umrah sekaligus dalam haji dan tidak harus melewati miqat haji. Pakai sekali miqat ya. Miqat ya. Maknanya kalau dia pergi tu, kita kata kalau sebenarnya kalau hari ke-9 tu dah lagi tu. Lagi nak pergi tu. Tubik sebentar. Sebab tu dia tubik. Ana pun tak pernah buat tu ya. Cuma secara teori tu ialah belajar lah. Mana dia tubik pagi tu sebentar tak? Tubik pergi ke miqat tu. Hom godok Mekah kan. Jadi mudah. Kali dia ikut haji tak ada duit kan. Kalau dia ikut haji tak ada duit. Sebab haji dia ada. Haji 9 kita tak ada duit. Kita pergi straight lagi. Fi makan ni tu makna di tempat dia tu miqat ni. Hotel kita. Pakai hotel tu lalu. Kalau kita nak pergi di Arafah tu kan. Sekali tu kita tak duit. Kita niat je lah buat haji. Jadi orang kira ni boleh juga. Tak miqat haji. Walaupun dia tak pakai ihram lagi pun tak. Pakai ihram niat. Maknanya masa duduk Mekah tidak patut tubik ke tanah halal dah. Tak pakai ihram boleh je. Dia kira miqat di hotel. Miqat di hotel. Sebenarnya tu dia panggil fi makanah di tempat dia. Di tempat dia. Iyalah. Haji iyalah. Cuma niat jelah. Sebab kisnya kiran itu. Fi makan ni mana di tempat dia duduk hotel. Semua haji, buat haji, kita tak. Beza dengan umrah kena tubik. Kalau umrah semata-mata dia kena tubik. Jadi maknanya gengel lah ni, jadi gengel lah untuk kiran ini. Kerana ia telah memasuk ke umrah tersebut pada hari-hari haji. Orang yang melakukan haji secara tamattu', dia bertahallul dari umrah sebelum dia berihram lagi untuk haji. Ni kalau tamattu' lah. Jadi mak 2 kali lah jadinya. Orang yang melakukan haji tamattu' tersebut sama dengan orang yang melakukan secara kiram dalam bab haji. Maknanya kena buat keluar juga, sama-sama keluar. Kalau ifrat ni tak perlulah tu. Dam lah, kira tu dam lah tu. Kita sini bayar sini lagi, bukan bayar sini, dia buat sana macam ambil duit sini. Kita kalau silap jadi kau bayar sini, dia bukan bayar, kita mudah pengurusan. Gitu kan. Okay, kita berhenti setakat tu lah dulu. Kita berhenti setakat tu dulu.